بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam slot kuliah khas online pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menganugerahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan taufik dan hidayah, keberkatan pada keluarga Tuan Haji Azhar sekeluarga, insya-Allah, dan dilimpahkan petunjuk daripada sisi Allah dengan asbab mereka dapat kita bertemu dan menambah pengetahuan kita terhadap agama kita, insya-Allah. Tajuk yang diketengahkan pada pagi ini adalah bersyukur dengan rezeki yang ada dan umur yang diberkati Allah. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang bersifat seperti namanya, iaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang maha pengurnia rezeki. Huwa Ar-Razzaq. Dialah Tuhan yang maha pemberi rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki yang Allah bagi pada kita tak terhingga dan tidak mampu kita nak kira dan menghitungnya sebab terlalu banyak. Nikmat yang Allah bagi pada kita, nikmat yang kita tak mampu kita nak membalas, tetapi boleh kita syukuri. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan dapat membilang nikmat Allah. Punya banyak. Rezeki yang Allah bagi pula bersifat ataupun jenisnya ada dua bahagi. Banyak sikit. Saudara Sina Muhammad. Rezeki yang Allah bagi ada yang bersifat zahir, ada bersifat batin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang namanya orang Islam mendapat dua nikmat, zahir dan batin. Sementara orang yang bukan Islam, mereka mendapat nikmat zahir sahaja. Maka terhadap semua nikmat-nikmat ini, maka wajiblah kita mensyukuri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang mendapat nikmat tetapi tidak bersyukur, orang itu ialah orang yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur terhadap nikmat ialah yang pertama, kita mengungkapkan dengan ungkapan Alhamdulillah di lidah kita. Kemudian kita menterjemahkan syukur kita di lidah itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan kita mengamalkan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka barulah lengkap kita mensyukuri nikmat Allah. Kalau semata-mata kita sebut di mulut Alhamdulillah, tetapi praktikal hidup kita, kita melanggar titah perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, berarti kita belum bersyukur dengan makna syukur yang sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, nikmat yang Allah bagi, kita arahkan, kita gunakan kepada yang diredai oleh Allah. Itu makna syukur. Tetapi kalau nikmat yang Allah bagi, kita halalkan kepada yang tidak diredainya, berarti kita ialah orang yang mengkufuri nikmat. Seandainya kita mengkufuri nikmat, maka yang menanti di hadapan kita, kata Allah, inna azabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi nikmatku kepada kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi seandainya kamu kufur, kata Allah, sesungguhnya nikmat aku sangatlah pedih. Kepedihan sisaan Allah ini menanti kepada orang-orang yang tidak bersyukur itu di akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seseorang itu masuk neraka dengan sebab kufur akidah ataupun kufur ni'mah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang kufur akidah masuk neraka. Sesiapa yang kufur ni'mah pun masuk neraka. Seseorang Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin dia selamat dah daripada kekufuran akidah, tapi dia masih belum selamat daripada kufur ni'mah. Apa makna kita mensyukuri ni'mah? Mensyukuri ni'mah ialah kita menggunakan nikmat yang Tuhan bagi untuk tujuan apa nikmat itu. Sebagai contoh, kita masuk dalam satu rumah ataupun kita duduk dalam satu bilik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk dalam bilik ni, lama-lama dia panas.
Kipas angin ada. Jadi kita pasang kipas angin itu berarti kita bersyukur dengan nikmat yang ada. Ataupun dengan makna yang lain. Tuhan bagi nikmat, Tuhan suruh guna. Bila mana kita guna nikmat yang Tuhan bagi, di dalam hati kita, kita rasakan Allah, Tuhan. Sebab kita sedang menikmati nikmat itu. Berarti kita ialah orang yang bersyukur dengan nikmat. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja yang Tuhan bagi kita guna. Berarti kita telah pun menempati sebahagian daripada makna bersyukur terhadap nikmat. Ada orang Tuhan bagi nikmat, dia tak guna. Disimpan dia. Tu tak mau. Tu tak bersyukur dengan nikmat. Kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nikmat kita yang Tuhan bagi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah lebih. Kalau dah lebih, kena kongsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dah lebih, kita kongsi. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi maknanya, kita telah menempati tempat orang yang bersyukur dengan nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur dengan rezeki. Rezeki ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak free of charge. Rezeki semua ada charge. Maknanya tak ada rezeki yang kita ambil yang tak ada kira-kira dengan Tuhan. Rezeki yang kita ambil, dia ada kira-kira dengan Allah. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, tempat tinggal, kenderaan, semua ada kira-kira dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia makna kira-kira dengan Tuhan tu? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, buka ikon. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita menerima nikmat tu, jadi hadirkan di hati kita, dia adalah kurniaan Allah pada kita. Dan Tuhan bagi ni pula, kadang-kadang direct terus mai. Kadang-kadang pakai perantaraan. Orang bagi. Kita boleh terima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemberian orang dengan syarat kita hadirkan hati, Allah bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kira pemberian tu kecil, tak kira pemberian tu besar, Allah bagi. Kalau macam tu, dia kena sebut nama Allah dulu, baru berterima kasih ke orang. Bila orang bagi, Allah, terima kasih. Agak-agak orang tu rasa macam mana? Dengan kita kata terima kasih dulu, tentu tak sama. Bila orang bagi, kita kata terima kasih. Dengan orang bagi, kita kata Allah, terima kasih banyak. Lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh terima dengan syarat kita menghadirkan pemberian itu Allah yang bagi. Okey. Ini juga termasuk dalam bahagian-bahagian makna syukur. Kalau kita macam tu, pasti nikmat ataupun rezeki yang kita peroleh, Allah tambah lagi. Pasal apa Allah tambah? Pasal apa Allah tambah? Sebab Allah suka. Bila kita suka, kita sendiri pun, kalau kita suka, kita akan bagi lagi. Lebih-lebih lagi lah Allah yang Maha Kaya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang ni, dia hak banyak baru dia syukur. Hak sikit, dia tak syukur. Orang ni kalau dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam benda sikit, dia tak bersyukur, banyak pun dia tak bersyukur. Maka sebab tu Nabi sebut, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, siapa yang tak bersyukur dengan yang sedikit, dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok orang Melayu. Contoh, dia mengaih ikan. Dia mancing. Dia tak apa ni, pokai dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok lekat terus. Lekat. Dia tarik ikan kecil. Allah. Oh, tu maknanya dia tak mensyukuri nikmat. Dia perkecilkan nikmat. Soal Allah. Kecil ya. Dia tak lain. Allah SWT. Dia tak lain, tak. Meringgut lagi. Kayu mengai dia. Dia angkat. Allah. Bunyi Allah pula. Tadi Allah. Allahumma salli. Ni Allah. Berarti dia tak bersyukur terhadap nikmat yang cik Tuhan nak uji je ya. Aku bagi ke hang kecil, aku bagi ke hang besar. Oh, hang kecil hang tak hargai, hang besar baru hang hargai. Jadi dalam hidup ni Tuhan bagi macam mana, apa kita kena syukur. Ada satu orang raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia jatuh 1 dinar duit dalam telaga. Bila jatuh dalam telaga duit 1 dinar, dikerahkan kepada pengawal-pengawal istana semua untuk timba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Timba ayat nak cari duit 1 dinar yang jatuh tu. Lepas tu orang kata, tuanku, yang jatuh itu hanya 1 dinar. Takkan nak cari kot. Takkan sampai tarah ni nak kena kerah tenaga semua nak cari 1 dinar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia kata? 1 dinar pun Allah yang bagi. Kalau aku tidak mensyukuri terhadap 1 dinar, aku takut Allah tarik balik kerajaan yang ku ada. Tu jaga-jaga. Hak Tuhan bagi sikit. Sebab itu, muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, jangan tak ambil duit yang jatuh bawah meja, sekupang, 2 kupang, 5 kupang. Kadang-kadang tengok je. Ambil duit tu, Allah yang bagi. Siapkan di rumah 1 tabung, 1 pot, 1 habuan duit kecil yang kita tengok jatuh ke bawah tu. Ambil, simpan. Tu Allah bagi. Kalau kita tak hargai, nanti yang ada pun akan habis. Na'udzubillah min dzalik. Itu balasan kepada orang yang tak bersyukur. Inna azabi lasyadid. Sebelum menjelang hari akhirat, dunia dah kena lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, jadi hargailah nikmat yang Tuhan bagi. Dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadilah orang yang bersyukur. Cuba tengok situasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ni orang banyak tak ada kerja. Ada kerja pun kena berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isu-isu macam ni yang kena pada rakyat Malaysia, kita kena renung dan muhasabah. Macam mana kita dengan nikmat-nikmat yang Tuhan bagi sebelum ni? Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang ni,
Kadang-kadang kita tu tersangat loaded, mewah, akhirnya kita buang setengah. Jadi amalan orang kita berlebih-lebihan, akhirnya tak guna semua, lempak yang banyak. Maka kalau macam tu kita punya passion, hari ini makna kita sedang menerima hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terimalah hukuman tu, sebab kita tak hargai. Ada kawan saya seorang, Ustaz Muhammad Haji Ramli bekas tu imam masjid Sungai Darian. Kawan-kawan bercerita, dan kami pun ada pengalaman dengan dia. Waktu di Mesir mengaji sekali, Ustaz Sina Muhammad, bila kita duduk sewa rumah ni, kita buat aturan giliran masak. Dia begitu hal menghalusi. Kalau kita masak, contoh kita goreng telur. Goreng telur, kita pecahkan telur dalam belanga, dalam kuali. Ustaz Sina Muhammad, cereng, tu kita lempak telur tu dalam tu sampah. Dia mai tengok, ni tak habis gini, ambil balik. Tak habis lagi ni. Pasal kita masih belum habisi, tinggal lagi. Takut kita termasuk orang yang mengkufuri nikmat Allah, lempak macam tu nikmat Tuhan. Sebab tu di India, orang-orang yang belajar ilmu agama dididik oleh mursyid dan guru-guru mereka. Belajar ni dia tak bagi lebih, cukup-cukup ya. Kalau roti contoh kita kata kerat, bagi cukup-cukup. Pasal kalau lebih nanti hampa lempak. Tu jaga. Kalau Tuhan nak selamat kita, kalau Tuhan nak selamat, Tuhan menyiapkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asbab-asbab untuk kita selamat. Dulu contoh kita makan di pondok kita, orang masak, mungkin tak selera dengan pelajar, akhirnya banyak nasi lepas buah. Dia nak buang nasi ini, dia jangan pituang campur nasi dengan sampah serak tu. Bahaya kita tu. Kalau nasi terpaksa kita buang, soalan Sayyidina Muhammad, sebab dah basi barangkali, jadi nasi tubuh dalam plastik asing. Lepas tu baru buh dalam tong sampah. Pasal kita takut kita mendapat kemurkaan Tuhan, sebab kita tak hargai nikmat Tuhan. Tapi nak buat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang terjadi macam tu. Buat macam tu. Kalau Tuhan nak menjadikan kita menjalani jalan bahagia dan kita selamat, jadi pelajar-pelajar kita pun, Sayyidina Sayyidina Muhammad, tak habis makan, tak sesuai dengan selera. Siapa nak makan dah? Jadi pihak dapur, mereka siapkan satu bekas, buh nasi itu hasil tak habis. Pasal Pak Cik Lee depan tu nak ambil. Sebab dia belayam, kan? Berarti nasi kita tak terbuang. Mana Allah mempersiapkan, Allah jentik hati dia, Allah gerak hati dia, Lee hang ambil nasi ni, lepas tak habis. Tiap selalulah Pak Cik Lee tu mai pagi dia ambil, petang dia ambil, dia belayam. Ni Tuhan, kalau Tuhan nak selamatkan kita, Tuhan gerakkan hati dia nak mai ambil nasi-nasi kita. Akhirnya jadi macam mana? Kita pun jadi orang yang tak termasuk dalam orang yang mengkufuri nikmat Tuhan. Alhamdulillah. Sebab tu, pasal apa? Sebab Tuhan nak bagi rezeki. Faham? Dia nak tambah rezeki kita. Tu Tuhan buat asbab. Hari ni tak buang nasi dah kot, InsyaAllah. Sebab makan di kantin macam dah makan di rumah. Macam makan di rumah. Dah sedap. Selera. Okey, jaga bagi elok. Jangan buang makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Lagi satu, rezeki ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak pakai, jangan simpan. Kalau kita tak pakai, kita simpan, kita tak memanfaatkan pakaian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ada tu, berarti kita sedang cuba untuk menjadikan kita orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhan. Sebab Tuhan bagi nikmat, Tuhan suruh guna. Tiba-tiba kita simpan. Pasal apa yang simpan? Sayang nak bagi ke orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita kata, ish, nak bagi ke orang pun baju pakai dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak memanfaatkan baju tu, berarti kita tak bersyukur dengan nikmat. Bagi orang pakai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana nak bagi orang pakai? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena cari siapa boleh pakai. Bukan semua orang yang tak terima baju terpakai. No? Ada orang boleh terima baju yang dah orang pakai. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang penting kita dah memberi manfaat tersebut kepada orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berarti kita ialah orang yang mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi. Jangan lempak ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil apa ni, siap. Maka begitulah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak menggagaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita jadi orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Tuhan bagi. Okey. Negara kita ni miskin. Negara kita ialah negara kaya. Kalau negara kita tak kaya, orang nak tak main cari rezeki di negara kita. Nepal masuk, Indon masuk, Bangla masuk, Myanmar masuk. Bahkan mereka dapat mengambil manfaat daripada kekayaan negara, balik negara mereka. Salah Sayyidina Muhammad. Saya pernah pergi ke Aceh. Bila pergi ke Aceh, orang tunjuk. Tu dulu pernah kerja Malaysia. Itu pernah kerja Malaysia. Itu pernah kerja Malaysia. Rumah, subhanallah. Besar-besar, cantik-cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap orang yang pernah kerja di Malaysia, Ibn Abbas kata, kelebihan dia yang dia dapat di Malaysia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap rumah-rumah orang yang pernah kerja di Malaysia ni, dia ada mesin proses emas. Mesin proses emas. Waktu mana kami ke pondok Pak Mentua Ustaz Tengku Abun, soalan semua. Dia kata di bawah pondok dia ni semua mah. Lepas tu saya kata, macam mana Abun? Dia kata kalau dia nak ambil emas bawah pondok dia kena rebas semua pondok. Tapi itu bukan pilihannya. Pilihannya ialah pondok mesti tegak. Dunia dia tak baca, nanti rezeki mai. Dan orang-orang ni yang proses emas ni, Sayyidina Sayyidina Muhammad, lepas pergi cangkui emas di bukit. Tak nak cangkui emas di bukit. Bawa gundi baja tu, cangkui. Tanah hitam. Tanah yang dah bercampur dengan mah. Tanah mah. Lepas tu lepas proses balik di rumah mereka, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dan tak ada siapa pun nak curi-curi. Sebab tak tahulah aman kot tu. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lepas tu pergi jual balik, pergi jual balik. Kalau tengok di bawah rumah mereka tu,
Semua mengelit-elit. Tapi bukan tu mai, hak tu hampah mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu juga orang yang Bangla yang mai, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok handphone lepa. Handphone lepa mahal-mahal. Memang lepa dah berduit. Negara kita ni. Tapi pasal apa kita jadi tak apa jadi macam depa? Ada kerja pun hilang pekerjaan. Muhasabah baliklah terhadap macam mana kita terhadap nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita renung-renung, pasti kita akan jumpa. Sungguh ustaz kata, dulu kita lodak sangat, mewah sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan buang nikmat. Okey, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni yang dikatakan bagaimana kita nak bersyukur terhadap nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Nikmat ni jangan takut. Kalau ada orang perlu bantuan kita, bagi je. Jangan takut. Jangan takut apa? Jangan takut habis. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang nak bagi ni, dia kira-kira, dia kata, kalau bagi ni sedikit kot. No, ada sedikit yang bawa orang mai, bawa 8, 10 orang naik van, pergi tinggal tahun tu, lepas tu kutiklah. Sedekah orang bagi, lepas tu petang bos mai balik, jadi tu dia panggil sedikit. Nak bagi ni terus tanyalah sedikit tak sedikit, bagi je. Kita bagi dekat orang kenal kita pun kita dapat pahala. Kita bagi kepada orang kaya pun kita dapat pahala. Kita bagi pada siapa sahaja kita mendapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina. Niat bagi betul. Aku bagi ni aku nak mendekatkan diri pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Dan orang yang meminta kat kita, sudah tentu hak meminta ni dia berkeperluan. Walaupun ada yang berkepentingan. Faham tak? Walaupun ada yang berkepentingan. Dia hak berkepentingan ni dia tak habaq tujuan betul. Dia habaq tujuan kebajikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tujuan dia bagi tahu kebajikan, pejamatan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bagi pun tak mesti kita bagi seperti mana yang dia nak. Contoh dia kata dia nak 1,000. 1,000 tu saya tak boleh bagi kot. Saya bagi 300. Cukup. Faham tak? Saya bagi 300. Cukup. Lepas tu tak cukup lagi. Lepas tu saya minta maaf lah. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, dengan orang pun kita kena berhati-hati juga. Kita tak boleh sangka baik dengan semua orang juga. Macam mana kalau dia ambil duit kita, dia buat benda maksiat. Tengok dia ni, tak apa nak harap, minta 1,000, tak apa saya bagi 300. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau dia ambil semua 1,000, tapi dia buat benda tak elok, kita tak tahu juga. Sebab semua ni dia kena ada di sini. Scan. Dia panggil firasat. Kena ada ni. Kena ada timbang tara. Walaupun kita dengar tak boleh suuzon ke orang. Ya. Tapi kadang-kadang suuzon kena ada juga. Sebab tu kata Sayyidina Umar, ihtarisun nas bisu'i zan. Ihtarisun nas, jaga diri kamu daripada kejahatan orang dengan su'uzan, sangka buruk. Pasal apa yang tinggal kereta tekan alam? Pasal apa tongkat motor ambil kunci? Pasal apa kita sembahyang di masjid, kita tak back depan, tak belakang? Sebab kita su'uzan.
Dengan su'uzan itu memelihara kita. Kena ada juga tu. Satu. Yang kedua, kalau orang duk kenal kita, kena dah. Orang duk kenal kita dah. Takkan nak kenal lagi sekali. Orang beriman takkan jatuh dalam lubang 2 kali. Dah kenal sekali, beringatlah. Macam orang nak bagi kita marah, tapi kita tak marah juga, tu teruk sangat. Orang buat nak bagi kita marah, tapi kita tak marah. Jadi marah ni satu bentuk yang Tuhan bagi kepada seseorang untuk mempertahankan diri. Orang ketuk kepala kita, orang terajang kita, tak marah, makin lawan juga. Apa dia orang? Kata Imam Syafi'i, man lam yaghdab, man istughdib wa lam yaghdab fahuwa himar. Kata Imam Syafi'i, man istughdib, siapa yang dia buat dia untuk dia marah, wa lam yaghdab, tapi tak marah juga, fahuwa himar, tu kaldai nama dia. Kaldai ni buat apa pun tak apa. Jadi kita ni dalam hidup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena berhati-hati juga dengan orang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Maka dalam semua perkara yang saya sebutkan tadi, dia termasuk dalam perkara kita mensyukuri nikmat. Maksudnya, nikmat Tuhan bagi kat kita. Kalau orang meminta, tengok orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Tok Guru minta, tu betul dah, insya-Allah. Tapi kalau orang meminta, orang lain lah, yang saya sebut orang berkepentingan tadi. Jadi kita mengawal harta kita daripada dia menggunakan untuk tujuan yang tak berfaedah. Cukup kita kata tujuan keduniaan. Tujuan yang tak boleh bantu, yang tak membawa kepada akhirat. Cukup, sakat lah. Bagi, kena bagi, orang minta. Tapi sakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang menjalani hidup yang macam ni, ialah orang yang menjalani jalan kebahagiaan dunia menuju kepada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, berkenaan dengan umur yang diberkati Allah. Macam mana boleh kita tahu umur seseorang tu diberkati oleh Allah? Umur yang diberkati oleh Allah ni, macam ni contoh. Kita sibuk dengan perkara dunia mengikut komitmen kita dengan dunia tu utara mana. Contoh kita kata pengarah syarikat. Pengarah sesebuah syarikat. Otak dia ni dunia semua. Dia meniaga pula apa? Hak luar negara masuk negara panggil apa? Import export. Ada lagi bahasa lain. Dia meniaga bukan dalam negara aja, luar negara dia jual, masuk pula negara dia. Setara mana dia sibuk dengan dunia, setara itulah. Setara mana dia komitmen dengan dunia, setara itulah kesibukan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Tak ada masalah sibuk dengan dunia, sebab tu kerja kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang benar cara benar, sibuk juga orang benar pun. Walaupun benang tu buat siang, malam dia fikir benar juga. Allah Sayyidina Muhammad. Nak tengok, racun tak beli lagi. Walaupun benang tu buat siang, malam dia fikir juga benar. Motong cara motong, Allah, hujan, tak boleh nak motong. Sibuk juga fikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada masalah. Tapi tolong tanya, dan tak buat ibadat. Dan tak buat ibadat. Makin tahajud sempat, duha dan buat,
Quran dan baca, zikrullah, zikir, selawat berselawat. Kalau kita tak sempat mengisi hidup dengan ibadat, berarti tak ada berkat. Cuma tengok mereka yang berhempah pulai, berniaga. Sampai Tuhan cela menega sampai tak dan balik kat dia. Dan Tuhan puji orang menega yang tak tinggal dia. Allah kata, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Tuhan puji orang-orang yang tidak melalaikan perniagaan dan jual beli mereka daripada Allah. Sibuk. Tapi dan sembahyang sunat sebelum zuhur, sembahyang zuhur berjamaah, dan sembahyang zuhur, sunat zuhur ba'diyah, dan ambil Quran baca sikit. Sibuk tak mana pun sempat. Berarti umur dia berkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang murid pada Tuan Guru Haji Yusuf. Cikgu Ramli nama dia. Cikgu ni dia pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru dia kata, Cikgu duduk sembahyang tak tasbih? Soalan dia. Cikgu duduk sembahyang tak? Sembahyang tasbih. Sembahyang juga cikgu. Cikgu buat berapa lama? Dalam berapa lama sekali? Adalah dalam sebulan sekali. Cikgu, saya buat hari-hari. Cikgu Yusuf beritahu, dia sembahyang sunat tasbih hari-hari. Sedangkan dia awak dia tak ada kerja, Tok Guru. Beribu kerja dia. Kadang-kadang dia pergi bendang. Tu tak kira dia mengajar. Tu tak kira dia tetamu. Tapi dia sembahyang dan sembahyang tasbih hari-hari. Berarti umur berkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, maknanya hidup ni kalau boleh celah buat ibadat, berkat. Kalau menega sampai tak sembahyang, tak berkat. Tahu macam mana tak berkat? Dia duit dia tu keluar tapi tak berasa. Pi mana duit aku? Tak berkat. Duit ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita berasa dia keluar, sudah pasti kita tahu duit kita pergi tak mana. Infak di madrasah tu, sedekah di tahfiz ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tahun itulah duduk pada keberkatan. Saya dalam situasi lah kadang-kadang rasa bimbang. Bila SOP berpanjangan ni, tahfiz tak buka. Madrasah tak buka. Kita tak ada isu apa berlaku sekarang. Lama-lama, tak ada orang ingat Quran. Tahfiz tak boleh tutup selama-lama. Tahfiz ni, kalau kita ngaji tahfiz, kita ngaji sekolah menengah biasa, sekolah tahfiz ialah sekolah yang paling sikit cuti. Siapa-siapa yang adik duduk di tahfiz, anak duduk tahfiz, lama-lama sekali baru jumpa. Susah nak balik cuti. Orang cuti sebulan, anak kita cuti 2 minggu ya. Sebab tu kami di Darsa soalan Sayyidina Muhammad, kita raih cuti-cuti ni. Ada setengah tahfiz kita raih. Tak raih. Tu cara mereka lah. Cara kita raih. Kita cuti pada ketika mana cuti-cuti sekolah. Tapi kita tak penuh. Kalau orang cuti sebulan, kita cuti 2 minggu. Kalau cuti sekolah 2 minggu, kita cuti seminggu. Pasal yang pertama sekali, kita nak pelajar ni, dia balik rumah, dia dan sempat jumpa dengan adik kakak dia. No? Kita jaga, kita mesra keluarga. Kita raih. Kalau macam tu, pakai berselisih nak jumpa adik-adik. Kesian. Okey. Pasal apa tahfiz kurang cuti? Tahfiz kurang cuti sebabnya kerana kalau cuti habis Quran. Soalan Sayyidina Muhammad. Okey. Online ni jadi macam mana? Okey tak?
Orang lain seperti dikata, kadang-kadang merebut dengan mak ayah handphone. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu tasmi' sekali duduk tu lah. Tapi kalau madrasah, malam, siang, pagi, petang, satu. Maknanya ni satu kekurangan dah pada agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahu. Ni saya nak benar ni benda bercakap tentang Al-Quran. Quran tak macam subjek di sekolah. Dia kalamullah, dia berat. Tara di sekolah pun puas, denda nak bagi ingat. No? Macam mana di rumah? Takut hilang Quran ni, bahaya. Quran dah nak diangkat di akhir zaman ni. Kali ni tanda akhir zaman tu. Esok Quran akan naik ke langit. Bila Quran naik ke langit, ingat tak pada tahun kita budak-budak dulu? Waktu tu saya kata 4, Quran hilang dalam Lamasah, hilang Quran. Quran saya sendiri hadut baca Sabtu, hilang wala talattaf. Hak ustaz, wala talattaf hilang. Lepas tu Quran kami ni tak mahmud tu, hak tu hilang muka surat ni, tu hilang muka surat ni. Depan-depan nyata. Bukan satu tempat, bahkan menyeluruh seluruh Kedah ketika tu. Amaran dulu tu tahun 1980-an. Akhir zaman itu akan naik balik Quran tu. Quran dia naik esok ni, dia berdengung macam bunyi lebah. Buka tu Quran tak ada lah. Jadi kena fikirlah macam mana nak buat untuk SOP baru kalau boleh. Lepas tu sedang tak kata guru-guru tahfiz lah dah naik apa panda? Food panda. Tahfiz bila mana tak jalan, orang tak bayar. Bila tak bayar, masalah Sayyidina Muhammad, ustaz tak ada gaji. Jadi naiklah nak cari rezeki. Saya takut tutup tahfiz tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Kerajaan lebih mengutamakan hak lain lagi daripada tahfiz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau seandainya kerajaan ubah cara, Quran kena jaga. Kena fikir. Bila diketengahkan pada orang-orang, pada pihak-pihak berwajib, dia kata kami bukan fikir tahfiz saja, kami fikir semua. Sekolah Hindu kami fikir, sekolah Cina kami fikir. Salah Sayyidina Muhammad. Macam mana kalau kita tuning sikit, jaga Al-Quran dulu, jaga tahfiz dulu, ni agama. Dengan harapan insya-Allah dia akan naik balik semua. Bolehlah fikir macam tu. Pandangan saya lah, masalah Sayyidina Muhammad. Yang kita nak jaga ni kalamullah. Hak lain kan ikut belakang. Tapi kalau kita jaga hak lain, siapa nak ikut? Agama lu di mana? Jadi muslim dan muslimat mata Allah sekalian. Jadi ini ialah pandangan saya bagaimana kita nak memberkatkan Allahumma salli ala sayyidina negara ini. Sebab berkat ni man ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Tapi kalau kebaikan makin mengurang, mana bah? Berkat hilang. Berkat hilang. Barangkali mungkinlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru kita faham pasal apa zaman Dajjal esok makanan tak ada. Sebab kita sedang buat sesuatu yang nak menjurus kepada makanan tak ada. Maknanya kalau kita tak mensyukuri nikmat yang ada, nanti nikmat akan tiada. Tuhan tak zalim pada hamba-hamba, tapi kita yang buat, yang menarik supaya nanti makanan tak ada.
nanti hak tu tak ada, hak ni tak ada. A'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, jadi perhatikan terhadap sumber-sumber yang boleh membawa kita kepada umur kita mendapat berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Isikan hidup dengan amal ibadat, dengan ketaatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya ingat cukup setakat tu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya bercakap ni harap-harap memenuhi seperti mana yang dikendaki oleh pihak penaja, iaitu Tuan Haji Azhar bin Abdul Razak dan Hajah Hashilah Hashim daripada Taiping, Perak. Terima kasih Abad dan juga Sheila di atas perkongsian bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberkati keluarga ni. Allah turunkan rahmat kepada mereka, Allah ampun dosa mereka, Allah bawa mereka jalan ke syurga, insya-Allah. Jangan takut untuk hidup pemurah, kerana yang Allah janji itu lebih daripada yang kita jangka, insya-Allah. Semoga segala amal bakti mereka kepada umat ini, khususnya bertahfiz-tahfiz, Allah kira sebagai amal soleh dan melayakkan mereka untuk menjejaki syurga Tuhan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana fi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana fi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك.